Okey, jadi tanpa melengahkan masa ya, kita ingin jemput saudara Hanif Mapa, Presiden SRC UIA, untuk menyampaikan mengenai kebebasan media dan pembocor maklumat. Kita lihat deklarasi ini mengangkat martabat media sebagai ejen semak dan imbang, kepada prinsip pemisahan kuasa, iaitu eksekutif, legislatif dan perundangan, kehakiman. Jadi kita jemput saudara Hanif untuk menyampaikan pidato beliau. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan, terutama kepada saudara moderator, saudara Anas, Datuk Amiga, pembersih-bersih, semua rakan-rakan aktivis, rakan-rakan mahasiswa, rakyat Malaysia yang saya kasih sekalian, rakan-rakan, teman-teman yang saya hormati. Hari ini kita berhimpun di Pusat Kebudayaan LLG, tak jauh daripada tempat kita duduk hari ini, saudara-saudara. Kira-kira saya rasa tak sampai 1 km, tak sampai 500 meter, terletaknya Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ini suatu simbolik kepada pengisytiharan atau pemasyhuran kemerdekaan negara. 1957, 31 Ogos 1957, bapa kemerdekaan negara kita, Tunku Abdul Rahman, telah mengisytiharkan pemasyhuran kemerdekaan yang saya ungkapkan, suatu ungkapan yang cukup bertenaga, powerful, dan sepatutnya menjadi suatu semangat kepada kita rakyat Malaysia pada hari ini. Pada akhir pemasyhuran kemerdekaan disebutkan Persekutuan Tanah Melayu akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, serta kebebasan, serta berdasarkan kebebasan dan keadilan. Dua perkara terakhir yang disebutkan, kebebasan dan keadilan, telah sedikit demi sedikit telah dirobek daripada kita rakyat Malaysia. Saudara-saudara, hari ini saya akan sebutkan, macam serius pula kan, sebab disebutkan kita punya program kita hari ini pidato perdana kan. Saya ingat pidato ada rostrum ke, ada stand mic apa semua kan. So nanti saya mendapat inspirasi daripada saudari Bahijah. Akhir-akhir dia berdiri saya pun tak boleh nak. Dia wanita, saya lelaki, so saya kena berdiri lah. Nanti Khairah nanti dia beritahu dia akan berdiri juga, insyaAllah. Okey, saya teruskan. Kita sebutkan tentang kebebasan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebutkan sebagai freedom. Bahasa Arab kita sebutkan sebagai al-hurriyah. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Siyo. Betul Siyo. Betul. Saya tanya dia, saya gabungkan dulu. Dalam bahasa Tamil disebutkan sebagai Suratira. Tadi sebagaimana saudara Anas sebutkan, saya naik public transport daripada UIA ke sini. Saya berhenti di KL Central sekejap. Saya google kebebasan dalam bahasa Tamil. Saya tengok Suratira, dan saya cari anti-anti yang ada di situ. Dan kebetulan saya jumpa, saya confirmkan dia punya pronunciation, Suratira. Jadi kebebasan ini, saudara-saudara, kita sebutkan kebebasan dalam buku David Bitter, Demokrasi. Dalam buku itu disebutkan soal wheel of democracy, ataupun dalam bahasa Melayu disebutkan sebagai roda demokrasi. Dalam wheel of democracy itu, David Bitter menegaskan ada 4 perkara yang harus ada dalam sebuah demokrasi yang sihat. Dan antara perkara yang penting adalah public opinion. Public opinion ini yang kita seharusnya sedar, public opinion adalah dibentuk oleh media. Media ini, saya mengambil analogi media ini sebagai suasana kita di dalam mahkamah. Saudara-saudara, dalam mahkamah kita ada hakim, kita ada defendant dan plaintiff, kita ada juga saksi. Kalau analogi ini kita gambarkan dalam situasi kenegaraan kita, hakim itu adalah rakyat. Tema yang kita selalu dengar, rakyat hakim negara.
preemptive dan defender ni biasalah orang yang bertelagah ni ahli politik kan. So maksudnya parti-parti politik adalah sebagai kita sebutkan sebagai yang dua pihak yang sedang berhujah. Tetapi yang paling utama di dalam mahkamah ini adalah saksi. Saksi ini seharusnya dalam mahkamah dia bersumpah akan memberikan saksi-saksi ataupun memberikan keterangan yang sebenar, yang adil. Dan dalam situasi kenegaraan kita, saksi ini adalah media. Media seharusnya diberikan kebebasan untuk menjadi saksi yang adil kepada hakim negara, iaitu rakyat. Dan hari ini Gabungan Merdeka Rakyat bersama-sama dengan 80 entiti di seluruh negara, entiti anak-anak muda, entiti hak asasi manusia, entiti sivil, kita hari ini menegaskan 4 tuntutan di bawah kebebasan media ini. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita ingin mendesak supaya perkasakan media sebagai ejen semak imbang kepada prinsip pemisahan kuasa negara. Itu yang saya sebutkan sebentar tadi. Soal will of democracy, ada juga legislatif, kita ada executive, dan dalam will of democracy itu disebutkan kita ada electorate ataupun pengundi-pengundi. Dan semua ini perlukan check and balance dan perlukan maklumat-maklumat yang telus. Dan ini peranan media yang kita seharusnya bebaskan media pada hari ini. Saudara-saudara, dalam laporan World Press Freedom Index 2005 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders, yang mendukacitakan kita, Malaysia, negara kita yang kita cintai, dalam kedudukan, saudara rasa kedudukan berapa? Daripada 180 negara, Malaysia di kedudukan 147, menunjukkan situasi kebebasan media sangat-sangat meruncing di dalam negara kita. Dan yang seperti mana saudara Ana sebutkan di awal-awal sesi kita, dalam demokrasi indeks pun kita, Malaysia ni disebut sebagai flawed demokrasi ataupun demokrasi tempang. Demokrasi yang tempang ataupun cacat. Demokrasi tak ada kaki sebelah lah, sebagai contoh lah keadaan dia. Kedudukan kita dalam demokrasi indeks tahun 2014 adalah kedudukan ke-65. Suatu yang mendukacitakan kita sebagai rakyat Malaysia setelah 57 tahun kita merdeka. Saya teruskan lagi, saudara-saudara, kepada tuntutan kedua kita. Pembocor maklumat rasuah dan salah laku takbir perlu dilindungi, yang kita sebutkan sebagai whistleblowers, pemberi maklumat. Sahabat saya, saudara Nakiuddin, tadi sebutkan soal akta rahsia rasmi yang sebenarnya menekan pembocor maklumat untuk memberikan keterangan ataupun memberikan bukti-bukti ataupun hujah-hujah berkenaan dengan rahsia-rahsia rasmi kerajaan. Rahsia-rahsia rasmi ini, seperti mana saudara Nakiuddin disebutkan, hanya ditentukan oleh pihak-pihak menteri dan pihak-pihak atasan kerajaan, yang mana perkara-perkara yang dianggap sebagai rahsia ini merupakan suatu yang melibatkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi ini yang kita perlu perkasakan. Dan yang ketiga, tuntutan kita mansuhkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Komunikasi dan Multimedia, dan sebarang fasal yang menyekat kebebasan pengamal media. Saudara-saudara, tahun ini sahaja kita telah dikejutkan ataupun telah diberitakan tentang penangkapan wartawan-wartawan The Malaysian Insider. 3 orang wartawan Malaysian Insider telah ditangkap atas di bawah akta hasutan. Zuna juga ditangkap. Zuna ni kerja dia melukis komik, kartun. Dia tidak membawa bom, tak bawa keganasan di negara kita, melukis komik. Saya kalau macam tu, komik ni kita tak perlu benarkan di Malaysia lah. Kalau komik pun tak boleh lukis, takut sangat dengan Zuna. Dan ini sebenarnya yang kita risaukan keadaan di negara kita. Bila mana Akta Mesin Cetak dan Penerbitan ini menetapkan bahawa sebarang penerbitan perlu mendapat pembaharuan setiap tahun, dan ini menyebabkan akta ini seringkali dipolitikkan. Dan
saya pergi kepada tuntutan kita yang terakhir untuk kita menunaikan tuntutan gerakan media marah geram. Gerakan media marah geram telah mengeluarkan 8 tuntutan dan kita menyokong tuntutan-tuntutan ini. Antaranya adalah mansuhkan permit penerbitan yang diwajibkan mengikut Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Dan antara lain, siasat semula dengan rapi insiden keganasan anggota-anggota polis terhadap pengamal media, terutamanya sewaktu Perhimpunan Bersih 2.0. Dan selain tuntutan kepada kerajaan, geram juga mengeluarkan tuntutan kepada parti-parti politik dengan menyebut supaya parti-parti politik memberi akses yang sama rata kepada semua media. Seperti saya sebutkan tadi, media ini sebagai saksi dalam negara kita, dan sepatutnya tiada kongkongan ataupun tiada halangan kepada media untuk berada dalam semua aktiviti-aktiviti parti-parti politik. Dan kepada media sendiri supaya mengamalkan etika kewartawanan demi memberikan liputan seimbang dan adil kepada semua. Dan saudara-saudara, 4 tuntutan di bawah kebebasan media dan pembocor maklumat ataupun pemberi maklumat tadi, sebab kita dalam Gabungan Merdeka Rakyat, kita komited dan kita bertegas bahawa 4 perkara ini perlu kita sama-sama perjuangkan. Dan saudara-saudara, merdeka itu merupakan suatu term, suatu perkara yang cukup memberikan kesan kepada kita. Walaupun secara rasminya kita merdeka, tetapi hari ini kami telah menggariskan 7 tuntutan yang menunjukkan bahawa kita belum merdeka sepenuhnya. Dr. Burhanuddin Syalmi pernah sebutkan di bawah robohan Kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Hari ini saya sebutkan 28 April 2015 dalam Pusat Kebudayaan LLG. Kita bangunkan, kita hidupkan kembali semangat dan jiwa merdeka kita bersama-sama rakyat Malaysia, bersama-sama anak muda, bersama aktivis-aktivis, bersama dengan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Salam kemerdekaan, salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat!